Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Ini kumpulan kami itu kumpulan 5 akan membentangkan tentang pandangan guru digital yang mana ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Ashraf, Ning Abdul Fikri, Taniham dan TJJ. Baik, next. Okay, yang mana saya akan menerangkan tentang peranan guru era digital dalam menghasilkan pembelajaran bermakna. Next. Baik, yang mana peranan guru ini ada 3 iaitu guru perlu merangsang, guru merangsang pembelajaran dan aktiviti pelajar, reka bentuk dan membangunkan pengalaman dan juga model kerja dan pembelajaran zaman. Jadi di sini saya akan menerangkan satu persatu. Baik, kita lihat pertama iaitu guru perlu merangsang pembelajaran dan aktiviti pelajar. Baik. Okey, yang mana di sini guru itu perlu berperanan menggalakkan ataupun menyokong dan juga serta menjadi model lah kan, role model pada para murid, para pelajar untuk pemikiran kreativiti mereka wujud ataupun terbina dan inovatif dan juga daya cipta mereka juga. Dan di sini juga dalam konteks ini guru itu perlu melibatkan pelajar dalam meneroka isu dunia sebenar dan juga menyelesaikan dan juga mengalahkan mereka menyelesaikan masalah menggunakan alat digital dan media pendidikan masa ini. Dan samping itu juga guru itu perlu menggalakkan pelajar itu berefleksi menggunakan alat kolaborasi untuk mereka didedahkan ataupun mereka mendedahkan dan menjelaskan kepada kefahaman konseptual dan juga pemikiran mereka lah dari segi perancangan dan juga proses kreatif. Dan samping itu juga guru ini perlu menjadi model lah, model kolaborasi pembinaan pengetahuan dengan cara guru ini melibatkan diri dalam pembelajaran dengan para murid, bersama rakan sekerja dan juga lain-lain lah individu masyarakat sekeliling dalam pembelajaran bersebuka dan juga persekitaran maya. Jadi kita pergi yang peranan yang kedua, maafkan saya, iaitu guru itu pengalaman guru itu mereka bentuk dan bangunkan pengalaman pembelajaran dan juga penilaian zaman digital. Jadi di sini ia merujuk kepada guru itu berperanan mereka bentuklah atau menyesuaikan pengalaman pembelajaran yang relevan dan menggabungkan alat-alat sumber digital dan juga ia untuk menggalakkanlah pembelajaran dan aktiviti pelajaran tadi. Jadi di sini juga guru itu perlu membangunkan persekitaran pembelajaran teknologi masa kini lah dan bidang pendidikan yang mampan ataupun yang dapat menarik minat mereka untuk memulihkan mereka ni tadi, para murid, para pelajar memupuk perasaan ingin tahu kan, perasaan ingin tahu masing-masing dan seterusnya menjadi aktif lah dalam kelas itu. Di samping menggunakan alat digital ni, kan, alat digital dalam pembelajaran digital. Jadi di situ juga guru itu perlu membangunkan ataupun menyesuaikan dan peribadi dalam aktiviti pembelajaran untuk menangani gaya pembelajaran pelajar yang pelbagai dari segi strategi bekerja dan kebolehan menggunakan teknologi media dan sumber digital. Yang mana di sini guru itu perlu menyesuaikannya ataupun menguasai kemahiran digital untuk mereka dapat mengatasi gaya-gaya belajar pelajar-pelajar yang lain lah menggunakan alat digital masa kini lah. Baik, sebenarnya guru itu juga perlu menyediakan pelajar dengan pelbagai penilaian formatif dan juga sumatif yang mana supaya ia selaras dengan kandungan dan standard teknologi sekarang dan sebenarnya menggunakan hasil data tadi untuk pembelajaran dan pengajaran secara digital untuk menambah baik lah dari segi itulah. Okay, sebenarnya kita lihat pada yang peranan yang terakhir iaitu peranan yang ketiga, model kerja dan pembelajaran zaman digital dalam pendidikan. Yang mana dalam konteks ini, guru itu perlu menunjukkan kepastian ataupun sebenarnya menunjukkan penguasaan kemahiran digital dalam sistem teknologi pendidikan dan juga memindah ataupun kongsikan pengetahuan ataupun ilmu tadi kepada para murid, ibu bapa dan masyarakat sekeliling lah. Dengan cara apa? Dengan cara mereka bekerjasama ataupun berkolaborasi dengan pelajar, para murid, rakan sebaya, rakan sekerja, ibu bapa dan juga ahli masyarakat sekeliling lah menggunakan dalam mereka menggunakan teknologi ataupun media ataupun sumber digital yang tadi untuk menyokong mereka dalam pencapaian pelajar dan juga inovasi mereka semula. Jadi samping itu juga guru ini perlu menyampaikan maklumat lah dengan relevan dan juga idea secara efektif kepada para murid dan juga ibu bapa lah dan juga akan sekerja menggunakan pelbagai media
digital dan juga pelbagai format yang tadi. Jadi di sini dalam konteks ini guru itu perlu menjadi contoh lah untuk mereka ni semua mendapat memudahkan mereka dalam penggunaan media digital ni dengan berkesan dan juga bahan digital yang baru lah untuk mereka dapat mengenali dengan lebih mudah lah, gitu maksud dia. Dalam mereka menganalisis dan juga menilai serta mereka menggunakan sumber maklumat yang sedia ada dalam menyokong pendidikan juga pembelajaran mereka ni tadi. Baik, itu saja daripada saya serahkan kepada rakan pembentang seterusnya. Terima kasih. Baik, selamat sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Saya Tan Ying Hem akan meneruskan perbincangan ini dengan tajuk peranan pelajar era digital dalam menghasilkan pelajaran bermakna. Baik. Baiklah, peranan pertama ialah empower learner yang boleh dikatakan sebagai pelajar diperdaya. Okay. Dalam peranan ini, pelajar memanfaatkan teknologi untuk mengambil peranan aktif dalam memilih, mencapai dan menunjukkan kebolehan kecekapan dalam maklumat pembelajaran makna. Okay. Seterusnya ialah digital citizen, iaitu kewarganegaraan digital. Okay. Pelajar boleh menentukan hak, tanggungjawab, peluang belajar dan bekerja dalam dunia digital ini. Dengan ini, pelajar haruslah bertindak dengan cara yang selamat, sah dan iaitu tidak melanggar segala peraturan yang ditetapkan dan beretika. Okey, baiklah. Seterusnya. Okey. Seterusnya ialah knowledge constructor, iaitu pembina pengetahuan. Okey. Dalam peranan ini, pelajar secara kritikalnya menyusun pelbagai sumber dan menggunakan alat digital untuk membina pengetahuan dan menghasilkan artikel yang unik dan kreatif dan selain itu pelajar boleh membuat pengalaman pembelajaran yang bermakna untuk mereka sendiri atau kepada orang lain. Okay. Yang keempat ialah innovative designer. Okay. Maksudnya ialah pereka bentuk inovatif. Okay. Dalam peranan ini, pelajar dapat menggunakan pelbagai teknologi atau aplikasi digital dalam proses reka bentuk untuk mengenal pasti masalah dan mencipta penyelesaian baharu berguna dan imajinatif. Maksudnya pelajar boleh guna banyak aplikasi digital untuk mencipta logo mereka ataupun membina artikel yang lebih menarik. Okay, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan saya. Okay, baik. Selamat sejahtera dan selamat petang kepada doktor dan rakan-rakan sekalian dan juga para khalayak. Saya T. Jajing akan membentangkan peranan pelajar yang seterusnya, iaitu computational thinker ataupun dikenali sebagai pemikiran computational. Dan pemikiran computational ini dianggap sebagai satu proses untuk menyelesaikan masalah dengan cara berfikir secara logik tentang masalah dari segi proses yang terlibat, data yang ada dan langkah-langkah yang perlu diikuti untuk mencapai maklumat yang diingini, yang melibatkan 4 teknik bagi memahami masalah, menyelesaikan masalah yang rumit serta menyenaraikan penyelesaian yang sesuai bagi permasalahan tersebut. Sebagai contoh, jika murid-murid ingin mengatasi sesuatu masalah jika murid-murid ingin mengatasi sesuatu masalah, mereka akan mengumpulkan data dan menganalisis data masalah tersebut dengan menggunakan aplikasi digital seperti menggunakan statistik dan baca untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan lebih efektif dan berkesan. Okey, selain itu, murid-murid juga akan memecahkan masalah kepada
memecahkan sesuatu masalah lah kepada berbagai bahagian komponen dan mengekstrak maklumat penting dan membangunkan model deskriptif untuk memahami sistem yang kompleks dan juga untuk memudahkan penyelesaian masalah itu. Next yang seterusnya. Kreatif communicator ataupun komunikasi dengan kreatif juga merupakan salah satu peranan pelajar, dan dalam peranan ini pelajar dapat berkomunikasi dengan jelas dan mengekspresikan diri mereka secara kreatif untuk pelbagai tujuan dengan menggunakan pelbagai platform, alatan, gaya, format dan media digital yang sesuai dengan maklumat mereka. Misal kata, pelajar akan menggunakan platform atau aplikasi digital yang sesuai untuk memenuhi objektif mereka dan melancarkan komunikasi mereka, seperti menggunakan aplikasi gambar untuk mempersembahkan pembentangan kepada guru mereka. Dan secara tidak langsung pelajar dapat menyampaikan idea yang kompleks dengan jelas dan berkesan dengan mencipta atau menggunakan pelbagai objek digital seperti visualisasi, model atau simulasi. Slide yang seterusnya. Back. Next. Okay. Peranan pelajar yang seterusnya ialah global collaborator, iaitu kolaborator digital. Kolaborator digital bermaksud pelajar menggunakan alatan digital untuk berhubung dengan pelajar daripada pelbagai latar belakang dan budaya, seperti pelajar di global ataupun pelajar yang berada di luar negara. Maka pelajar akan melibatkan diri dengan mereka dengan cara yang meluaskan pemahaman dan pembelajaran bersama. Maksudnya di sini mereka akan saling berkongsi maklumat dan pengetahuan tanpa sebatan dunia. Misal kata, pelajar akan menggunakan teknologi kolaboratif untuk bekerja sama dengan orang lain, termasuk rakan sebaya, pakar atau ahli komuniti yang berada di global untuk mengkaji isu dan masalah dari pelbagai sudut pandangan serta saling berkongsi pengalaman dan pengetahuan. Itu sahaja daripada pembentangan saya. Yang seterusnya rakan saya akan bentangkan. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada rakan pembentang saya sebentar tadi, iaitu TJ Ajing. Saya akan Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor. Saya akan membuat rumusan berkaitan pembentangan rakan saya sebentar tadi. Baiklah, secara keseluruhannya, cabaran guru dalam pengajaran dan pembelajaran masa kini terutamanya dalam menyesuaikan diri dengan penggunaan teknologi adalah amat tinggi. Guru perlu memantapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang selaras dengan perkembangan pada masa kini. Perkembangan teknologi dengan pelbagai aplikasi digital memerlukan seseorang guru untuk memberikan komitmen, masa dan wang ringgit untuk meningkatkan lagi kompetensi dan kemahiran diri. Selain itu, motivasi dan semangat guru juga perlu dikekalkan untuk terus mendidik murid-murid serta berusaha untuk mengatasi permasalahan atau kekangan yang dihadapi sewaktu melaksanakan PDP atau PDPR. Secara kesimpulannya, cabaran PDPR ini tidak hanya ditangani secara bersendiri, tetapi ianya memerlukan kerjasama semua pihak, termasuklah guru, ibu bapa dan murid itu sendiri yang perlu memikul tanggungjawab dalam memastikan PDPR dapat dilaksanakan dengan jayanya, terutamanya dengan penggunaan teknologi masa kini yang mana secara tidak langsung mampu mencapai hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dari 2013 hingga 2025. Baiklah, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.